الله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha Tuan Pengasih Surau serta barisan ahli-ahli pengkuasanya, yang berusaha Tuan Imam, Gawai Syarak, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Haja, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu kembali pada malam ini untuk meneruskan kuliah kita. Sama-samalah kita mengikhlaskan hati kita, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan petunjuk daripada Allah, insya-Allah. Kita masih lagi membacakan kitab hadis 40 sampai kepada hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Telah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah ni nama gelaran dia. Nama sebenar dia Abdul Rahman bin Sukhrin. Abdul Rahman bin Sukhrin. Kenapa digelarkan Abi Hurairah? Dia suka bela kucing. Dia suka jaga kucing. Nabi bagi gelaran dia, guys. Nabi bagi gelaran kat dia lah. Lekatlah nama Abi Hurairah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi kelapangan seorang yang beriman, dan barang siapa yang memberi kelapangan, dia melapangkan, dia memudahkan, dia membantu, ikutlah. Barang siapa memberi kelapangan seorang yang beriman di atas satu kedukaan daripada beberapa kedukaan dunia, nescaya dilepaskan Allah daripadanya akan beberapa kedukaan hari kiamat. Dan kita ni nak tolong tak ada duit. Nak tolong duit tak ada duit. Tolong apa? Tolong gembirakan orang. Tolong gembirakan orang, maknanya lepaslah dia kedukaan. Maknanya dia lepaslah, kena hilanglah duka dia, hilanglah sedih dia. Allah kata, maknanya Nabi kata orang tu akan dilepaskan kedukaan pada hari kiamat. Besarlah cerita dia. Tolong orang ni dan menggembirakan orang ni, besar cerita dia dan besar balasan dia. Kemudian kata, dan barang siapa memberi kemudahan atas seorang dalam kesusahan. Barang siapa pula maknanya memberi kemudahan, dia mempermudahkan, dia membantu atas seseorang yang dalam kesusahan. Maknanya orang tu dalam kesusahan, terdengar dia ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, ditimpa kesempitan hidup contohnya, benar kita bantu dia. Apa dia? Apakah ganjaran dia? Dimudahkan oleh Allah baginya nikmat pada dunia dan akhirat. Dia akan dapat kemudahan, nikmat dunia dan juga akhirat.
Barang siapa suka menutup kecelaan seorang Islam, ditutup oleh Allah kecelaannya pada dunia dan akhirat. Orang tu, dan kita tahulah simpalan-simpalan ni, orang-orang ni sekian-sekian telah buat benda-benda tak senonoh, tapi kita tutup aib dia, dan kita tak hebahkan dekat orang, kita jaga rahsia dia. Allah Ta'ala akan tutuplah kecelaan kita di dunia dan juga di akhirat. Nampaknya benda ni kurang lah, kurang orang buat. Kurang orang buat. Orang yang banyak apa? Yang banyak jadi pemberita lah. Jadi pemberita yang tidak ada upah, yang tidak ada gaji, sanggup sanggup menceritakan kepada orang lain, padahal tak ada dapat gaji pun, tak ada dapat upah pun, tapi apa? Seronok seronok tengok orang buat salah, seronok hebahkan pula. Sekian-sekian hari bulan, pada waktu sekian-sekian, tepat pula tu masuk tu 11.32 malam, contoh 11.32 malam, si A pergi ke rumah si B, si A macam-macam lah, punyalah detail kan, punyalah detail. Dia lupa dekat sebelah dia ada malaikat, kiri kanan mencatatkan. Lepas dia nampak tu, dia hebahkan pula. Mula-mula dekat kedai sekian, lepas tu kat kedai sekian pula, ribuhlah satu kampung kan. Apa ni? Sebab apa? Punca daripada mulut dia, Allah Ta'ala akan buka juga, Allah Ta'ala akan buka juga kecelaannya, aib dia di dunia dan akhirat. Itu kata Nabi. Itu kata Nabi. Kalau kita tak percaya kata Nabi, wah berat lah. Maknanya kalau kita tahu, senyap. Senyap. Dia doa kan. Nak cerita punya seronok nak jadi pemberita ni. Ada dia yang terkini kan, berita terkini, sensasi. Ikutlah apa Astro kan, tu dia. Ingatlah, kalau buat, maknanya adalah kecelaan yang akan ditimpa pada di dunia dan juga akhirat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sentiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Allah Ta'ala sentiasa tolong hambanya. Allah Ta'ala sentiasa tolong hambanya. Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Allah Ta'ala melapangkan pemikiran dia. Selama mana? Selama dia suka menolong saudaranya. Suka dia tolong saudara dia kan, suka dia tolong jiran dia, suka dia tolong saudara mara dia lah, maka Allah Ta'ala akan bagi kemudahan kat dia lah. Dan Allah Ta'ala akan sentiasa lah mempermudahkan kehidupan dia. Itulah yang kita nak, dan itulah yang kita nak. Tolonglah apa yang kita mampu tolong, dan tolonglah apa setakat apa yang kita perlu tolong, kita tolong. Mudah-mudahan, dan kata Nabi SAW, Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Barang siapa melalui suatu jalan yang dituntut padanya ilmu pengetahuan. Barang siapa yang berjalan menuju untuk apa? Menuju satu jalan untuk apa? Untuk menuntut ilmu pengetahuan, dimudahkan oleh Allah baginya jalan kepada syurga. Seperti mana yang ada ni lah, seperti mana tuan-tuan puan-puan hadirat yang buat ni, maknanya bersusah payah meninggalkan rumah, untuk apa? Untuk pergi ke surau kampung Relau. Dengarlah saya menceceh, saya berborak ni kan, saya tak ada ilmu sebenarnya, saya tak ada ilmu. Tuan-tuan datang dengar, mudah-mudahan dimudahkan jalan ke syurga. Nabi cakap tu. Nabi cakap, maknanya dimudahkan jalan ke syurga. Sebab apa? Orang yang nakkan ilmu ni dah tentulah dia nak memperbaiki hidup dia, nak memperbaiki amalan dia, nak memperbaiki segala-galanya lah. Jadi dia tu, Allah Ta'ala kata, maknanya aku mudahkan jalan kau pergi ke syurga. Tu dia. Dah betul lah tu. Tu dia. Sanggup tinggalkan kesedapan dunia kan, tuan-tuan kan. Kesedapan dunia kat mana? Kat rumah lah. Kat rumah kan, ada aircon ke, contoh, ada kipas laju kan, ada makanan, ada minuman, macam-macam lah kat rumah tu. Tapi sanggup tinggalkan kesedapan itu untuk pergi ke surau ni, berkumpul kat sini. Maknanya itu Allah Ta'ala kata, Nabi kata, maknanya Allah permudahkan jalan ke syurga. Amin.
tiadalah berhimpun-himpun kaum pada satu rumah daripada beberapa rumah Allah yang dibaca pada kitab Allah, yakni Quran, dengan mendengarkan daripadanya, melainkan diturunkan di atasnya ketetapan daripada Allah. Begitu juga pergi dekat tempat apa? Tempat pengajian Al-Quran contohnya, maknanya saling mendengar lah. Saling mendengar, guru baca, anak murid dengar, anak murid baca, guru dengar, maka tempat itu apa? Maknanya apakah yang berlaku kat tempat itu? Diturunkan ketetapan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan turunkan ketetapan, keterangan daripada Allah Ta'ala pada tempat itulah. Dikelubungi oleh rahmat Allah. Dikelubungi maknanya diselubungi oleh rahmat Allah, akan dia dilingkung oleh malaikat. Barang siapa yang terbuka hijab, maka dia akan nampak malaikat. Ini Nabi cakap. Nabi cakap bukan omong-omong kosong. Nabi bukan macam kita kan. Nabi itu tak ada dosa. Nabi itu utusan Allah Ta'ala. Manusia yang biasa tetapi luar biasa. Nabi itu kan, Nabi itu manusia biasa tetapi luar biasa. Memang dia Nabi, memang dia manusia macam kita, tetapi dia adalah pilihan Allah Ta'ala. Dilingkung oleh malaikat dan disebut oleh Allah, disebut oleh Allah yang mereka daripada orang-orang yang berada di sisinya. Akan dicatatkan nama tuan-tuan, maknanya dikata, maknanya disebutkan di sisinya, dan disebut di sisinya di sisi Allah Ta'ala. Barang siapa berlambatan amalan dan pergerakannya, barang siapa berlambatan amalan dan pergerakannya, tiadalah segera bangsa nyebut oleh kemuliaan dan kebahagiaan. Ada sikit pening lah tu ayat tu. Ayat tu ada sikit pening. Ada sikit pening lah. Maknanya macam mana? Maknanya kemuliaan kita ataupun bangsa kita tidak menjamin kita boleh masuk ke syurga. Itu maksudnya. Dan kemuliaan kita, maknanya kita ni ada kuasa contohnya, ataupun kita ni dilahirkan dalam kalangan keturunan yang mulia-mulia, tidak menjamin kita masuk ke syurga sekiranya kita ni tidak buat amal. Sekiranya kita tidak buat amal, kita tak ikut apa perintah Allah Ta'ala, apa perintah Nabi, maka kita pun sama jugalah dengan orang-orang yang nilah, orang yang nilah, yang tak elok perangainya. Nanti dia hurailah, nanti dia akan huraikan satu persatu lah. Keterangan hadis yang ke-36. Katanya Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan. Adalah hadis ini menunjukkan atas dituntut memberi pinjam orang dalam kepapaan. Hadis ini nak menunjukkan bahawa kita dituntut untuk memberi pinjam apa? Pinjam wang lah kan? Pinjam wang, pinjam duit orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam kepapaan, dan melepaskan tawanan daripada tangan musuhnya, dan juga melepaskan tawanan daripada tangan musuhnya. Orang kena tahan, orang kena ni, maknanya kita kena nilah lepaskan dia. Dan melepaskan orang-orang yang teraniaya daripada tangan orang yang zalim. Begitu juga kita dituntut untuk melepaskan, untuk membantu orang-orang yang teraniaya daripada tangan orang-orang yang menzalimi lah. Orang-orang yang menzalimi daripada tutupan. Maksudnya itulah yang kita kena buat kan. Kita kena buat. Maksudnya kalau kita ada duit, kita tolong dengan duit. Kalau kita mampu, kita lawan dengan tangan lah. Maksudnya lepaskan daripada musuh. Ataupun kita dapat tolong orang-orang yang teraniaya. Maksudnya kita tolonglah dia buat aduan dekat polis ke, pihak berkuasa ke. Maksudnya sekian-sekian orang telah, si A telah menzalimi si B. Jadi kita buat report lah, tolong dia. Maknanya polis akan ambil inilah tindakan lah. Itu dia katakan menolong orang yang teraniaya daripada dizalimi oleh orang yang zalim lah. Sebenarnya telah diceterakan adalah Yusuf alaihissalam tatkala keluarnya daripada jil. Bahasa ni jil. Bahasa ni jil. Sebenarnya telah diceritakan, kata Nabi Yusuf lah, Nabi Yusuf alaihissalam tatkala keluarnya daripada jil, daripada penjara, menuliskan di pintu jil itu, maknanya Nabi Yusuf tulis dekat pintu penjara itu, dia kata inilah perkuburan orang yang hidup,
Inilah perkumpulan orang yang hidup dan yang menyukakan segala musuh dan cubaan bagi taulan kekasih. Inilah perkumpulan orang yang hidup, kemudian yang menyukakan segala musuh dan cubaan bagi taulan dan kekasih. Dan menunjukkan hadis ini bahawa disuruh menutupi kehinaan dan keaiban daripada saudara-saudaranya orang Islam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahawasanya kita kena tutup kehinaan, kita kena tutup aib saudara-saudara se-Islam kita lah, yang sama, yang seagama dengan kita. Kita kena tutup kehinaan dan juga keaiban dia. Jangan kita panjang-panjangkan macam tadi lah. Jangan kita panjangkan, kita pula yang tukang hebahkan pula. Zaman sekarang lagi mudah nak jadi kan. Zaman sekarang lagi mudah nak menghebahkan keburukan orang, kehinaan orang, keaiban orang. Sebab apa? Canggihnya teknologi kan. Canggihnya teknologi maknanya salah guna manusia lah. Teknologi itu tak salah kan. Teknologi itu tak salah, kita boleh gunakan, cuma salah kita lah kan. Kita ni maknanya kurang cerdik kan, kurang adalah dekat kalangan kita ni kurang cerdik, menyalahgunakan menyalahgunakan kecanggihan teknologi untuk apa? Untuk mengaibkan orang. Sama jugalah zaman dulu. Zaman dulu macam itulah. Zaman dulu dengan cara zaman dulu, zaman sekarang dengan cara zaman sekarang. Ambil gambar tak tentu haram, lepas tu dia cakap dia pandai-pandai, dia pula pandai-pandai kata macam ni, kemudian dia masuk dekat Facebook, masuk dekat macam-macam lah, grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, macam-macam grup sekarang kan. Ada Instagram lah, ada macam-macam kan. Lagi maknanya tetap juga. Kalau dulu orang kena bawa mulut lah, maknanya kena cakap lah betul orang. Sekarang ni dengan jari je kan, dengan jari forward, sama juga dosa dia. Dan sama juga dosa dia. Maknanya yang tak tentu harah berita-berita tu jangan kita suka-suka share. Yang kita suka-suka forward dekat orang lain lah. Kalau tak pasal-pasal dapat semangkuk pun. Dapat semangkuk. Kalau semangkuk benda baik tak apa, pahala tak apa. Ini semangkuk apa? Semangkuk dosa bersamaan dengan neraka. Dosa neraka lah. Dosa neraka lah. Sudah. Allahu Akbar. Dan diperoleh pula dalam hadis ini tuntutan belajar ilmu pengetahuan. Dapat juga ada dinyatakan bahawa tuntutan belajar ilmu pengetahuan. Maknanya Nabi suruh kita belajar ilmu pengetahuan. Maknanya ilmu ni maknanya tidak akan habis lah. Tidak akan habis. Maknanya kita ni daripada buayan lagi kan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Daripada buayan maknanya mak kita lah. Mak kita nyanyikan, mak kita selawatkan. Dia elok kalau buai budak selawat kan, jangan baca mentera-mentera yang tentu harah tu, gunung ledang apa semua dia baca kan. Gunung ledang puteri lah apa, tak payah. Selawat. Selawat. Bukalah tarik kat dalam tu YouTube, banyak selawat. Macam-macam selawat ada, kasidah ada, burdah ada, macam-macam. Ada bahasa Melayu ada, bahasa Arab pun ada. Tak faham bahasa Melayu, baca bahasa Arab. Tak faham bahasa Melayu, buka yang bahasa Arab ni. Kan? Dia kata tuntutan Nabi suruh kita lah, Nabi suruh kita tuntut ilmu pengetahuan. Itu pesanan Nabi lah. Maknanya orang yang belajar ilmu, tuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama lah. Maknanya dipermudahkan jalan ke syurga. Sebenarnya telah diriwayatkan, telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, kata ambillah oleh engkau tongkat dan 2 kasut daripada besi. Ambillah engkau tongkat dan 2 kasut daripada besi, dan berjalanlah engkau pergi menuntut ilmu pengetahuan hingga cari kasut dan juga pecah tongkat itu. Apa itu? Maknanya pergilah belajarlah bersungguh-sungguh, ambillah masa yang lama untuk belajar, tuntutlah ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim kan.
talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, maknanya fardu ataupun wajib di atas tiap-tiap orang Islam. Kena belajar lah. Kena belajar ilmu agama lah. Kena belajar ilmu agama, ilmu akidahnya, ilmu fiqahnya, ilmu akhlaknya, tasawufnya, kena belajar lah. Kena belajar. Biar lepas fardu ain lah. Biar lepas fardu ain kan. Sekarang pun dah macam-macam lah dalam FB lah, dalam Facebook pun ada, dalam YouTube pun ada. Tapi kena hati-hatilah, kena hati-hati. Takut-takut kan tersalah ambil ilmu daripada Wahabi pula, daripada Syiah pula, daripada macam-macam pula. Maknanya kenalah, maknanya tanyalah orang-orang yang tahu. Macam ni, ustaz ni okey tak? Ustaz ni okey tak? Sekarang macam-macam kan. Maknanya dunia tanpa sepadan tu bagus. Tapi kalau kita tersalah ambil, dah kita ikut ajaran yang bukan pula. Alhamdulillah. Dan menunjukkan pula hadis ini bahawa sepatutnya kita berkhidmat kepada ahli-ahli ilmu dan berjalan sertanya dan menuntut pengetahuan daripadanya. Maknanya kalau kita ada kenal lah ahli-ahli ilmu, ustaz-ustaz ke, maknanya kita buat baiklah, kita berkhidmatlah, kita tolonglah, kita bantulah dan berjalan sertanya dan menuntut pengetahuan daripadanya. Maknanya rajin-rajinlah tuntut ilmu daripadanya. Maka syarat-syarat baginya ialah seperti berikut. Maka syarat-syarat baginya ialah seperti berikut. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat macam mana ahli ilmu yang kita boleh ikut. Ahli ilmu macam mana yang kita boleh ikut ni? Yang pertama bahawa ni banyak ni, ada 10 tak silap. Ada 8 ni. Pandai ada 10. Ada 8. Yang pertama kita bahawa diamalkan segala pengetahuan yang telah dipelajari itu, baik pengetahuan dunia atau pengetahuan akhirat. Maknanya kita nak tengok orang tu macam mana? Maknanya kita tengoklah sama ada dia amalkan ke tidak ilmu tu. Setelah dia belajar, setelah dia pelajari, amalkanlah. Maknanya kita tengok dia amalkan, kita ikutlah. Dia amalkan sama ada pengetahuan dunia ataupun pengetahuan akhirat. Maka berkata Anas radhiyallahu an, adalah cita-cita orang alim memelihara dan mengamalkan ilmunya, sedang orang yang bodoh bercita-cita menceritakan ilmunya. Itu beza dia. Dan kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, dia kata orang-orang alim ni, dia kata dia orang-orang alim, dia pelihara, dia jaga dan dia mengamalkan ilmu lah. Dia jaga dan dia amalkan ilmu dia. Maknanya ilmu yang dia ada tu dia amalkan. Ilmu yang dia ada tu maknanya dia cara nak menjaga ilmu tu supaya tak lupa ialah dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Maknanya bila kita ada ilmu, maknanya kita kena ajarkan kepada orang lain dengan sendirinya. Maknanya benda tu kita akan ingat dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Tak kisahlah ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, ilmu tasawuf ke, ilmu hadis ke, ilmu nahwu ke, ilmu saraf ke. Maknanya kalau nak pandai, maknanya orang yang alim tadi tu, maka dia akan amalkan dan ajar kepada orang lain. Sebab apa? Bila dia ajar dekat orang lain, maknanya dia lah tentulah dia nak fahamkan dulu. Dia nak fahamkan dulu ilmu tu, maka tak dapat tidak, dia akan mutalaah, dia akan murajaah. Maknanya dia telaah ilmu tu lah. Bila dia telaah, dia faham, kemudian dapatlah dia menceritakan dekat orang lain, ke anak-anak murid dia lah. Itu orang alim lah. Sedang orang bodoh, dia kata, dan orang yang lawan daripada alim tu lah. Kalau sekarang orang bodoh kan marah pula orang kan. Bodoh kata kita. Bukan. Maknanya lawan kepada orang alim tadi maknanya orang bodoh tu maknanya bercita-cita nak ceritakan je. Dia nak cerita, dia suka cerita. Cerita sembang sampai siang kan. Sembang sampai siang. Bukan nak amal pun. Nak ceritakan saya ada ilmu ni, saya ada ilmu ni. Tapi tuan dia kat situ je. Maknanya secawan kopi itu je lah. Berak kosong kan. Maknanya tak boleh. Maknanya kalau kita ni ada sedikit ilmu, kita cubalah amalkan, barulah berkat. Yang kedua, apa dia syarat dia? Dia kata bahawa disiarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh itu. Disiarkanlah. Disiarkan maknanya dipanjang-panjangkanlah, dipanjang-panjangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh itu.
Maka berkata Sayyidina Anas radhiyallahu an, sanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Dia kata apa? Belumkah aku telah khabarkan kepada kamu siapa yang lebih pemurah sekali? Belumkah aku beritahu dekat kamu siapakah orang yang lebih pemurah sekali? Sahut sahabat, ya, belum ni. Ya ada, hai Rasulullah. Ya ada. Sahabat kata ada. Maknanya wahai Rasulullah, engkau telah beritahulah, engkau pernah beritahu kami siapakah orang-orang yang pemurah sekali. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang lebih pemurah sekali. Maknanya Allah lah yang lebih pemurah sekali. Kemudian akulah yang lebih pemurah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akulah yang lebih murah daripada anak cucu Adam, dan kemudian aku ialah siapa-siapa yang belajar ilmu pengetahuan dan disiarkannya kepada manusia sekalian. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang pemurah sekali. Kemudian aku, kata Nabi, daripada kalangan anak cucu Adam, akulah yang lebih pemurah. Dan selepas daripada aku, kata siapa? Orang yang belajar ilmu pengetahuan dan orang yang pergi menuntut ilmu, kemudian disiarkannya kepada orang lain, kepada manusia sekalian. Maknanya dia pergi menuntut ilmu, kemudian dibalik dia pergi sebarkan, dia pergi ajarkan kepada manusia-manusia yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, meninggalkan bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan yang diperdapatnya itu. Maknanya kena tinggalkan bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan. Jangan belagaklah, jangan belagak dengan ilmu yang dia dapat tu. Jangan belagak. Kadang-kadang kita ni belagak, kita tak sedar. Yang kita belagak tu rupa-rupa orang tu lagi tinggi ilmu dia. Dia diam. Dia diam. Maknanya dia pandang kita, apa orang setakat tahu itu menheboh. Tapi tak cakap. Tapi tak cakap, dia diam. Itu lagi bahaya. Sebab tu kata jangan bermegah-megah dengan ilmu yang diperdapatnya itu. Senya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan kerana 4 perkara, dimasukkanlah ia kelak pada hari kemudian ke dalam neraka. Dah elok dah menimba menuntut ilmu, tapi kena masuk neraka pula. Siapa dia? 4 golongan, 4 orang. Kata siapa? Yang pertama dia kata, siapa-siapa yang belajar pengetahuan kerana mengalahkan ulama dunia. Dia belajar tu sebab apa? Nak mengalahkan ulama dunia. Dan belajar ingatkan tak beramal pun tak. Rupa nak mengalahkan ulama dunia, nak kata dia pandai pula. Tu golongan yang pertama. Yang kedua, siapa yang belajar pengetahuan kerana bermegah-megah di atas orang yang bodoh-bodoh. Dia belajar ilmu bukanlah menuntut redha Allah Ta'ala, tetapi sebaliknya dia nak bermegah-megah di kalangan orang-orang yang kurang daripada dia. Malang betul nasib mungkin. Malang betul. Elok dah belajar ilmu, tapi dia nak belagak apa dengan orang-orang yang kurang daripada dia. Saya tak nak cakap perkataan tu. Saya tak nak cakap perkataan tu. Saya cakap orang yang kurang daripada dia. Itu dia. Yang ketiga, golongan macam mana? Golongan siapa-siapa yang belajar pengetahuan kerana dapat menghimpunkan harta kekayaan manusia. Lagi berat. Dan belajar ilmu bersungguh-sungguh, tetapi nak himpunkan harta. Nak himpunkan harta, nak glamour. Nak glamour. Bila glamour kan orang, bagus orang ni bagi duit. Bagus orang ni bagi duit. Bagus ni bagi duit. Itu dia. Itu yang ketiga tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa-siapa yang belajar pengetahuan supaya berhadap muka manusia kepadanya. Yang keempat ni belajar ilmu pengetahuan, tetapi dia nak bila dia dah pandai, orang akan melutut dengan dia belajar kat dia. Itu dia. Dia suka. Bila dia pandai, maknanya dia suka orang duduk tengok dia belajar dengan dia. Itulah 4 perkara kan. Itulah 4 perkara. Itulah 4 orang golongan. Maknanya orang yang tuntut ilmu tetapi akan hari kemudiannya dihumban ke dalam neraka. Sebab itulah selingan kita. Sebab itulah dalam kitab Ta'lim ataupun pelita penuntut, dia kata orang yang menuntut ilmu ni kenalah berniat. Dan orang yang belajar ni kena berniat apa? Yang pertama ialah menuntut redha Allah Ta'ala. Maksudnya aku ni pergi belajar untuk tuntut redha Allah Ta'ala.
Tu dia. Tuntut redha Allah Ta'ala. Yang kedua, dia niat nak menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri dia. Tu dia. Nak menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri dia. Tu niat yang kedua. Niat yang ketiga pula, maknanya dia nak dia nak menaikkan Islam tu lah. Dia nak kata nak memartabatkan, dia nak memartabatkan Islam tu. Niat dia belajar tu ialah nak memartabatkan Islam. Itu tiga niat, seperti mana yang ada disebutkan oleh Syekh Muhammad Syafi'i Rangkul, yang telah terjemahkan daripada kitab Arab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji. Kemudian sambung. Yang keempat, golongan macam mana? Yang keempat, bersifat tulus ikhlas. Ini yang keempat ni. Kata bersifat tulus ikhlas pada menyiarkan ilmu pengetahuan itu, dan jangan bakhil pada mengajarkannya. Setiap kali nak menyiarkan ilmu, nak menyampaikan ilmu, perlulah bersifat tulus ikhlas. Tulus ikhlas maknanya sahaja aku mengajar, sahaja aku mengajar kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Maknanya jangan bakhil pada mengajarkannya. Maknanya kita kena ni lah, macam mana cara orang yang tidak bakhil. Maknanya selagi dia nak sampaikan lah. Maknanya tak ada sekatan-sekatan dia, semua dia sampaikan. Mana semua dia sampaikan. Supaya apa? Dia nak orang yang dengar ilmu dia pun faham macam dia juga. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan maknanya niat ikhlas, maknanya aku mengajar ni, saya mengajar ni, maknanya supaya orang tahu macam mana saya tahu, sekurang-kurangnya lah. Berkatalah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah ya Muhammad kepada umat engkau sekalian, sesungguhnya aku tiadalah meminta di atas mereka akan upah atau balasan. Sesungguhnya aku tiadalah meminta di atas mereka akan upah ataupun balasan. Yang kelima daripada 8 perkara, janganlah benci dan malu daripada berkata aku tiada mengetahui. Janganlah benci dan malu. Janganlah rasa diri kita ni bodoh sekiranya kita kata, kalau orang tanya kita kata apa? Kita kata aku tak tahu. Jangan kita rasa malu dan juga segan. Maknanya kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu. Jangan kita pergi kona sana, kona sini, nak menunjukkan kita tahu padahal kita tak tahu. Dengar tu saya cakap kan, jangan tukar-tukar pula kan. Tukar-tukar pula kan. Tahu makan rojak ke dengan tahu, banyak sangat tahu. Bukan, maknanya kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu. Sekiranya ia tak ada faham di atas masalah yang ditanyakan kepadanya. Maksudnya kalau kita tak tahu masalah tu, kita kata tak tahulah. Senang. Kalau rajin, okey, boleh simpan soalan tu, minggu depan saya jawab. Itu kalau rajin lah. Kalau rajin. Ada satu tempat saya mengajar, ada satu orang suka tanya soalan. Soalan dia pula memang paru-paru pula tu, rumiat pula tu. Tak apalah, dia tak tahu kan. Saya tak tahu. Kalau saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Saya tak tangguh. Minggu depan saya beritahu. Sebenarnya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ia seorang yang berpangkat tinggi, tatkala ditanyakan kepadanya daripada masa saat yang terdiri kiamat. Kita ikut contoh Rasulullah. Rasulullah pada ketika orang tanya dia, bilakah berlakunya kiamat? Dan orang tanya dia kan, padahal Rasulullah tahu. Tapi bila ditanyakan soalan itu kepada baginda Nabi, dia kata apa? Tiadalah aku lebih mengetahui daripada orang yang bertanya itu, yakni aku dan Jibril itu sama-sama tidak mengetahui akan kedatangan kiamat itu. Dan dalam hadis yang awal-awal dulu kan, dalam hadis yang awal-awal dulu, maknanya Jibril menyerupai seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi. Tanya apakah iman, apakah Islam, apakah ihsan. Dan juga Jibril tanya juga berkenaan dengan
hari kiamat. Maka Nabi jawab, dia kata sesungguhnya yang bertanya itu, lebih kurang itulah hadis dia, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanyakan. Yang ditanya, yang bertanya tu lebih tahu daripada yang bertanya tu lebih tahu daripada yang ditanya. Kata Nabi lah. Maknanya Nabi sendiri pun kata dia tak tahu bila hari kiamat. Nampak? Nabi kata dia tak tahu. Rendah diri lah. Maknanya kalau tak tahu cakap tak tahu. Tapi ni Nabi tahu bila kiamat, cuma dia kata dia tak tahulah. Dia tak tahu. Maknanya ikutlah contoh Nabi, ikutlah contoh Nabi. Yang keenam, tetap merendah diri di atas siapa-siapa pun. Tetap merendah diri, tetaplah merendah diri di atas siapa-siapa pun. Maka firman Allah Ta'ala, dan segala hamba Rahman yang berjalan di muka bumi dengan merendah diri. Dan segala hamba Rahman Allah Ta'ala yang bersifat Rahman yang berjalan di muka bumi dengan merendah diri. Yang kita kena ikutlah, kita kena sentiasalah merendah diri kan. Yang ketujuh, sabar menanggung kesusahan tatkala memberi nasihat-nasihat itu serta mengikut perjalanan salaf yang saleh-saleh padanya. Dan sabar menanggung kesusahan tatkala memberi nasihat. Sabarlah, sentiasa sabar nak bagi nasihat kepada orang-orang seperti mana? Seperti perjalanan, seperti kita mengikut orang-orang yang saleh. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah disakiti orang, nabi-nabi sebagaimana disakiti orang aku. Maknanya Nabi lah yang paling teruk sekali disakiti oleh orang. Nabi kita lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling teruk disakiti oleh orang. Yakni amat beratlah kesakitan yang aku tanggung daripada kesakitan ditanggung oleh nabi-nabi yang lain. Nabi kita lah paling paling teruklah dugaan yang ditanggung berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Yang ke-8, bahawa disengaja oleh seseorang lebih dahulu pada mengajarkan ilmu pengetahuan itu siapa-siapa yang sangat hajat kepadanya, sebagaimana dahulukan pada memberikan pertolongan itu siapa-siapa yang lebih berhajat kepadanya. Maknanya kita ajarkan kepada orang-orang yang sangat berhajat terlebih dahulu maksudnya. Maknanya siapa-siapa, kita tengok dengan siapa-siapakah orang-orang dia yang lebih berhajat kepada ilmu, kita ajarkanlah mereka itu dulu berbanding dengan orang lain. Sebab itu dia kata bahawa disengaja oleh seorang lebih dahulu pada mengajarkan ilmu pengetahuan itu siapa-siapa yang sangat hajat kepadanya, sebagaimana didahulukan pertolongan kepada orang-orang yang terlebih berhajat kepada pertolongan itu. Sesungguhnya adalah siapa-siapa yang menghidupkan orang yang bodoh-bodoh dengan mengajarkan pengetahuan kepadanya, ialah seakan-akan menghidupkan manusia sama sekali. Perumpamaan lah, kata-kata perumpamaan, kata orang-orang yang menghidupkan orang-orang yang tak pandai lah. Maksudnya orang-orang, datanglah orang tu mengajarkan sesuatu. Dia kata orang-orang yang tak tahulah. Seorang tu datang ajar kepada orang yang tak tahu tadi, dia kata seolah-olah, dia kata menghidupkan manusia sama sekali. Memberi kesedaran lah. Dia datang pada satu tempat, dia ajar kepada orang yang tak berapa tahu tu, orang tak tahu tu, maka seolah-olah dia kata, dia ajarkanlah pengetahuan dan hukum hakam dan sebagainya, sah batal semayang ke benda. Maknanya seolah-olah dia seakan-akan menghidupkan manusia sama sekali. Maknanya orang tu akan tersedarlah. Orang tu akan tersedar, dia akan mengubah hidup dia ke arah lebih baiklah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, telah diturunkan di atas mereka ketetapan hati daripada Allah Ta'ala. Telah diturunkan di atas mereka ketetapan hati daripada Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, ketahuilah dengan banyak menyebut-nyebut Allah itu tetaplah segala hati yang liar. Ini cerita tadilah,
cerita orang tu, cerita maknanya rahmat-rahmat yang timbul, rahmat-rahmat yang hasil daripada orang-orang yang berkumpul menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala, maknanya dia berkumpul, maknanya dia saling mendengar, bergili-gili baca contohnya, maka Allah Ta'ala akan turunkan ketetapan hatilah, Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan dalam jiwa orang-orang itulah. Jadi dia kata dengan banyak menyebut-nyebut Allah, tetaplah segala hati yang liar. Dan hati yang liar selama ni maknanya akan jadi inilah teraturlah. Jadi baiklah orang tu. Sebab apa? Sebab menyebut-nyebut, mengulang-ulang menyebut-nyebut nama Allah. Sikit lagi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man abta'a bihi 'amaluh." Sekiranya seseorang itu mempunyai bangsa mulia, tiadalah ia lekas masuk syurga dengan sebab bangsa itu. Walaupun dia bangsa mulia, dia tidak akan cepat masuk syurga. Maka dahulukanlah masuk syurga siapa-siapa yang mengajarkan taat sekalipun ia seorang Habsyi. Maka yang dulu masuk syurga ialah orang yang taat. Sekalipun orang yang taat tu ialah orang Habsyi. Habsyi ni apa? Orang kulit hitam lah. Sekalipun rupa dia tak elok, tetapi oleh kerana dia taat kepada Allah Ta'ala, dia dulu masuk daripada golongan-golongan yang mulia tadi. Dia kata siapa-siapa yang mengajarkan taat sekalipun dia seorang Habsyi, daripada siapa-siapa yang mengajarkan larangan Allah Ta'ala sekalipun ia daripada Arab Quraisy. Maka maknanya orang-orang yang Habsyi inilah orang-orang yang kulit hitam tadilah. Maknanya dia akan dulu masuk daripada orang-orang Arab Quraisy. Sebab apa? Sebab mereka ni mereka ni mengerjakan taat kepada Allah. Maka firman Allah adalah orang yang lebih mulia dari sisi Allah Ta'ala siapa-siapa yang sangat takut kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum. Maknanya Allah Ta'ala menilai orang tu, nak kira orang tu mulia ke tak mulia, inna akramakum, maknanya yang terlebih mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah Ta'ala, atqakum, dia bertakwa. Maknanya kalau kuat takwanya, itulah yang mulia. Itu Allah Ta'ala ajarlah. Allah Ta'ala cakap dalam Quran kan, Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, maknanya orang yang mulia ialah orang yang bertakwa. Tapi kalau dunia, orang mulia tu apa? Orang yang banyak harta, orang yang kereta besar, orang yang rumah besar. Terbaliklah. Terbaliklah. Tapi tak pakai lah. Kereta tak ada obat mati pun, dan harta tak ada obat mati, pangkat pun tak ada obat mati. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya